Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm, tak kira di mana juga anda berada, khususnya kepada penonton-penonton secara live di CTC.fm, sama ada di CTC.fm, di Facebook, di web kami dan juga di aplikasi TV CTC.fm. Okey, untuk hari ini episod yang ke-113 iaitu segmen Inilah Ceritaku, dan kali ini bersama dengan Hanzo. Lama dah saya lama dia. Masa jumpa dekat KB lagi, so dia datang untuk ke konti. Ni baru dapat ni. Okey, baik, alhamdulillah, dan wow, ramai peminat Okey, daripada Usop Santos, Assalamualaikum. Okey, Muhammad Khairul Yasin pun ada, Cikgu Nakiuddin Shah Abdul Haziz, Boboy CTC setting mesti padu. Nampak boy? Muhammad Salihuddin, terbaik Cikgu Hanzo, dan ramai lagi lah. Cikgu Fahmi ada, Cucu Pak Oleh ada. Okey, baik. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus bersama dengan tetamu kita yang kita bawa pada hari ini untuk episod 113 dalam segmen Inilah Ceritaku. Kita bersama dengan okey, sebab tak dengar. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus bersama dengan Hanzo, dan hari ini Hanzo bersama dengan kita, dan juga kepada semua, saya buka juga Q&A kepada penonton-penonton. Kalau ada yang ingin bertanyakan tentang pengalaman saja yang berkisarkan dengan segmen Inilah Ceritaku, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan segmen kita, dan kita berkenalan dahulu dengan siapakah Hanzo ni. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Hanzo Sihat. Telinga okey? Telinga okey. Kedengaran cantik? Alright. Okey. Baik, alhamdulillah. Jauh perjalanan ni. Macam mana boleh sampai Cyberjaya? Macam mana boleh sampai Cyberjaya? Sebenarnya saya tadi ada meeting dengan apa tu? Ada beberapa broker lah. Okay. Dia meeting. Lepas tu kawan saya Nik Aiman okay. Dia bagi tahu CTC ada kosong malam ni. Tengah cari orang. So saya boleh. Tak, sebab nak cari Hanzo pun payah. Tu. Okey, baik Hanzo. Di segmen ini wow. Cikgu Hanzo, I love you. Muhammad Fitri. I love you too. Ciu Chong Jin. Handsome. Wow. Cucu boleh. Okey, ramailah. Alhamdulillah. Ramai peminat cikgu rupanya. Baik, di segmen ini biasanya kita akan bertanyakan di awal, bertanyakan sedikit biodata lah. Latar belakang sikit, asal daripada mana, apa yang dibuat. Okey, boleh kita mulakan segmen kita? Boleh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan segmen Inilah Ceritaku bersama dengan Hanzo. Silakan Hanzo. Nak cerita pasal apa? Perkenalkan diri, sedikit biodata. Nama kat Facebook Muhammad Hanzo. Orang selalu panggil Hanzo. Okey. Lepas tu apa lagi umur tak ingat, tapi rasa 24. Okey. 25. 25. Okey. 24 tanya tahun asisten lepas. sebelah. Okey, berasal daripada Kuantan Pahang, menetap di Cyberjaya, baru lagi. Kuantan, sekarang ni menetap di Cyber. Dan baru berpindah disebabkan tugas? Baru pindah sebab office dekat dengan apa? Cyberjaya. Okey. Sekarang dekat dengan UAG Trade kan. Dia punya office kat sini. Jadi memudahkan lah. Senang nak datang office jumpa klien apa semua. Lepas tu sebelum ni daripada Kota Damansara. Daripada Kota Damansara. Kota Damansara. Baru pindah sini. Baru pindah sini. Alhamdulillah. Okey, baik, itu sedikit pengenalan. Bermulanya Hanzo mengenali dunia forex ni. Bermula. Bila start? Okay, start. Macam mana boleh kenal, macam mana, kalau boleh kita recap balik kan. Sebelum ni pernah buat dah CTC, cerita macam mana nak kenal apa semua. Nak repeat balik cerita tu. Boleh je. Ya ke? Dengan siapa masa tu? Dengan Pak Su. Ya Tahun lepas. Tak ingat lah. Tahun lepas. Pak Su tak ingat lah, cerita balik lah. Episod ke 108 tu. Mesti banyak 108 episod ni. 108
113 mesti susah nak ingat. Okay, saya start hujung tahun 2014. Tapi sudah awal lagi pada tu. Tapi yang betul-betul mencari tu hujung tahun 2014. Okay. Dan mula bergiat dengan forex ni sebab nak cover loss daripada ni, kena scam dengan emas. Emas ETA. Kena scam dengan gold, mencari alternatif lain dengan forex lah. Okay, so, sebelum tu masa kena dengan emas, kena scam dengan produk emas tu, banyak ke? Oh, banyak. Masa tu tengah belajar. Lepas tu saya ni tak ada pandai, tapi dapatlah JPA dengan PTN. Okay. So gabungkan dulu, boleh beli 100 gram dalam 12K, 12,000 lebih. Mula-mula tu dapatlah duit. Tapi start terkena tu lepas ambil duit kakak. Macam kakak kawan dia nak jual kat dia emas mahal sikit. Lepas tu saya cakap benda ni boleh dapat murah. So saya tolong beli kan untuk kakak. Okay. Tapi waktu ambil duit dia tu untuk beli kan, masa tu kena. So total kira 24K juga lah. Termasuk saya punya. Lepas tu apa lah, lepas tu nak mencari orang sampai daripada UiTM tu, pergi KL, naik KL nak cari scammer tu yang buat lagi duit tu. Lala jumpa ke tidak? Jumpa rumah dia. Jumpa jumpa. Jarang berlaku ni. Tapi rumah yang kosong. Dia dah bungkus-bungkus dah lari lah. So alamat yang dapat daripada SSM sebab masuk dekat dalam satu grup tu, dia bongkar habis kan. Kadang-kadang kalau scammer ni orang share detail sikit, dia tu korek-korek sampai orang ni duduk mana apa semua kan. Betul. So dapatlah alamat daripada orang tu, dia tolong cari. Baik. Dia macam polis ke apa tak tahu, tapi dah ada information orang tu lah. Jadi dapat lah. Dapat. Tapi rumah tu kosong, tak ada orang. So alamat company dia tu sebenarnya alamat tipu je lah. So balik dengan hampa lah. Tapi lepas pada tu ada group yang masa-masa kena scam ETA emas ni. Dalam tu dia bagi tahu macam mana nak bayar balik duit klien dia. Orang lagi banyak, ada yang sampai juta pun ada. Betul. So macam mana nak masa emas dulu tak dinafikan, ada yang sampai berjuta. Itu tak boleh nak kita nafikan sebab memang betul. Memang betul. Okay. Kawan-kawan saya yang trader pun banyak yang jutawan. Dia masa zaman ETA tu, masa tengah naik tu lah. Masa tengah naik. Sekarang sampai hilang terus. Dia ada yang jadi trader, lepas tu hilang. Lepas tu dia tak boleh go dah. Dia macam sampai limit lah. Dia bukan, kita menghampakan harapan orang. Lepas tu dia macam Pak Su sendiri pun mungkin Pak Su tak boleh nak handle kot. Kalau dah berjuta duit manusia orang lain, lepas tu dia tekan pula dengan tekanan macam tu. Pak Su pun rasa Pak Su masuk gua kot. Tapi masa tu saya masuk dalam group tu, ada salah seorang benda tu, dia cakap nak cover balik duit klien ni, jom kita buat forex. Tapi masa tu saya pun tak tahu benda apa forex. Apa benda tu? Apa benda. Lepas tu bagilah, dia cakap bagi duit kat dia biar dia tolong trade kan. So kita bagi duit kat dia. Bukan dia ajak belajar bersama. Bukan belajar, dia ambil duit orang. Lepas tu sambung cerita. Lepas dah bagi duit kat dia pun hilang. Orang yang offer forex tu pun hilang juga. Dia ambil duit kita untuk bayar duit klien dia ke apa ke, MC kan ke apa, tapi dia pun hilang juga. So kena double scam. Double kali berdarah lah orang kata. Berdarah. Berdarah sampai dalam tu. Okey, baik. Itu sedikit pengalaman lah sebelum Anzo bergiat cergas dalam forex. Dan siapa yang betul-betul membawa langkah pertama Hanzo? Langkah dalam pertama. Saya lepas daripada kena scam tu, belajar cari cikgu banyak. Ada yang cikgu scam, ada yang cikgu yang dapat juga lagi cikgu scam. Ada cikgu scam, ada yang dia suruh masuk buka 24 pair. Lepas tu mana pair yang tengah turun tu sell je. Lepas tu dia macam basket trading lah. Tapi cikgu ni rasa ramai yang kau kenal kot. Yang cikgu ni suka mencarut-carut. Tapi silent lah dia sekarang. Lepas tu ada yang cikgu pelik-pelik lah, teknik tengok matahari lah apalah kan. Tu pelik-pelik. Lepas tu last sekali yang betul-betul open minda berkenaan macam ni technical analysis. Ada reasoning. Bila kita nak masuk trade ke apa ke, memang
memang bagus lah. Kita boleh ada analisa, ada stop loss, ada TP, ada entry kat mana, kat mana tak boleh entry, kat mana boleh entry. So cikgu ni nama dia Mansur Sapari Cikgu Mansur Sapari. Rasa ramai yang kenal. Siapa tak kenal? Tak kenal. Siapa yang tak kenal? Siapa yang tak kenal? Betul lah. Ni banyak lah ubah hidup orang. Ramai yang di bawah ialah dia memberikan jalan yang betul lah daripada skamer-skamer ni. Macam Anzul sendiri, selesa kita panggil Anzul boleh boleh. Macam Anzul sendiri daripada MAS, ada gagal dalam MAS, forex pun sama juga. Lepas tu bila nak belajar juga ada pula yang cikgu-cikgu skamer ni. Dan ya Allah, banyak sangat dugaan. Okey, kalau boleh kita ambil tahun by tahun lah. Tahun 2015 macam mana perkembangan forex? Dia 2 tahun pertama tu memang jumpa scammer je. Saya awal tahun tu, masa lepas kena emas tu, beberapa bulan lepas tu mak saya pula kena ni lepas saya kenal forex lah. Lepas kena emas tu, kenal forex, beberapa bulan lepas tu mak pula ni kena stroke. So saya masa tu determine lah nak berhenti belajar, tak nak belajar. Tapi kakak masa tu belajar di mana? UiTM Jengka. So masa tu ulang alik lah, daripada UiTM pergi Kuantan, UiTM ke Kuantan, UiTM ke tengok Kuantan. Tengok mak setiap hari balik. Kalau tak memang tak nak belajar. Lepas tu mak kena pindah dekat HUKM pula, pindah ke ni lah, ulang alik UiTM sampai ke HUKM. Lepas tu tak lama lepas tu dah siap semua belajar, mak dah okey sikit. Lepas tu mak pun dia nak balik Kuantan. Dia balik Kuantan, dia jatuh patah kaki pula. So patah kaki dengan stroke tak baik lagi, dengan patah kaki lagi. So masa kat rumah tu lah. Masa tu saya dah habis belajar. Lepas tu dah dapat kerja. Baru dapat kerja tu 1 bulan. Tapi dah dapat gaji pertama lah. So bila nak jaga mak tu, kena berhenti kerja 24 jam. Baik. Lepas tu masa tu start fokus betul-betul forex. Kalau aku sekarang ni, aku tak, duit pun tak ada. Betul. Kerja pun tak ada. Kerja sebulan baru dapat sekali gaji kan. Tu gaji pertama dah yang simpan. So masa tu jaga mak. Dan masa yang sama trade forex juga. Maksudnya belajar forex lah. Masa tu trade pun memang ke laut je. So yalah, sebab nak kerja tak boleh. Sebab kita ada benda yang lebih penting lagi kan, macam mak kan. Betul. Dan dalam pada itu pembelajaran buat macam mana tu? Pembelajaran mula-mula sendiri ke macam mana? Based on search, Google search, itu Facebook je. Lepas tu jumpa lah Sifu ni, Sifu tu, pergi lah. Lepas tu kadang-kadang bila duit tu dah nak habis, masa tu baru start cari kerja. Saya ambil kerja macam kerja upah. Masa tu saya jadi coach dekat trampoline park. Saya belajar orang backflip, saya ajar orang benda-benda yang ekstrim lah. Benda yang terbang-terbang lah, benda yang ekstrim. Macam parkour, martial art apa semua tu. Saya ajar benda tu. So dapat lah sikit duit untuk depo. Macam mana boleh terjun dalam bidang tu? Saya memang main benda tu masa kat belajar dulu. So dekat masa belajar pun saya founder Ninjutsu Club. So saya memang ajar orang ninja macam tu lah. Macam flip, panjat tembok semua. Tapi tak ada ajar orang mencuri. Tuan-tuan dan puan-puan tengok. Okey, baik. Baru tahu kan. Pasal pun baru tahu di sebalik cerita tentang forex, rupanya Anzul merupakan seorang yang sangat aktif lah. Sangat-sangat aktif. Dulu lah. Sekarang dah gemuk. Tak tahu kenapa. Sebab tak aktif. Betul. Okey, baik. Okey, semasa menjaga ibu dan bila dapat kerja macam sedikit demi sedikit macam tu, kan jenis bayar, orang kata bayar hari kot. Bayar hari macam tu. Macam mana bagi-bagikan masa mak nak belajar forex, lepas tu kerja, sebab dah jadi 3 cabang tu. Betul. Kerja tu dia macam kalau ada kosong, kita isi nama, kita pergi. Dia macam ikut jam. 1 jam RM8 ke apa masa tu. Lepas tu bila ada duit cukup je, 200-300, nampak Sifu mana mengajar, terus bayar. So sepanjang dapat duit tu, kakak pun cakap, kau ni habiskan duit tak berjaya-jaya juga. Maksudnya asyik kena scam. Kalau kakak saya selalu cakap, bila pergi kelas tu, muka bahagia. Lepas tu balik kelas tu muka bahagia. 2 hari lepas tu dah muka muram dah. Masuk MC lah. Kakak pun boleh nampak kan. Tapi tu lah, slow-slow last kali cari lah sampai jumpa cikgu yang betul-betul. Cari dalam 2 tahun lah memang straight kena scam. Cukup je duit untuk pergi kelas, bayar cikgu ni, sampai jumpa cikgu Mansur Sapari.
Tapi masa jumpa Cikgu Mansur Safari tu pun duit tu memang kering dah sangat dah. Maknanya sebelum jumpa dengan Cikgu Mansur ni, jumpa dengan bermacam-macam cikgu lagi. Macam-macam cikgu. Tapi ilmu dia tak boleh membantu juga. Macam ni kan. Macam susah nak sebut. Dia tak ada cikgu, dia ajar kita juga. Tapi macam ni, benda tu jadi pada benda yang dah jadi, faham? Tak boleh guna untuk live trade, tapi boleh guna untuk back test. Sebab cikgu tu sendiri, bila kita tanya cikgu, macam ni boleh entry ke? Macam ni boleh entry ke tak? Cikgu tu terus hilang. Kadang-kadang kalau kita tanya lebih-lebih sangat, dia terus keluar pada grup. Kena juga macam tu. Ada yang saya bayar cikgu ni sampai dalam grup pun tak dapat masuk. Bayar tak masuk grup pun. PM cikgu tu, cikgu bila boleh masuk? Dia scene je. Yang tu pun ada juga kena macam tu. Sengsara juga cara kau ni. Siannya, ya Allah, dapat sikit okey juga. Maknanya bukan semua dapat cikgu yang yalah, biasa cikgu dia mengajar, lepas kita balik tu kita buat homework sikit, kita dah dapat dah macam ni punya. Macam ni belajar just kat situ, habis kat situ. Betul. Dia memang dia kalau belajar situ hilang terus pun ada juga. Allah. Ada yang paling teruk sekali kena yang tak dapat masuk grup tu lah. 2-3 orang juga. Tapi tak tahu lah apa duit jadi. Dah bayar. Duit dah bayar. Ada yang 400, 800 ada. Tapi itulah, nak buat macam mana kan. Kalau kita masa tu saya tak adalah famous ke apa. So kalau kita nak viralkan orang tu pun orang tak pandang kot. Orang tak pandang. Dia macam like je lah, dah cerita. Tak ada benda. Tapi kalau sekarang kalau kita tulis apa-apa, dia akan memberi impact negatif dan positif ke orang. Bahaya sikit lah. Sebabnya pengalaman. Betul. Pengalaman Hanzo ni bukannya murah, mahal. Okey, mungkin yang baru-baru ni tak merasa benda-benda tu semua. Dia merasa belajar forex and then dia trade. Dan di sebalik sebelum berjaya dalam dunia trading ni, khususnya mata wang asing. Okey, baik. 2014 2015 tu memang sangat dahsyat lah. Memang dahsyat juga. Sampai 2016 je. Sampai 2016? Sampai hujung 2016 tu baru jumpa Cikgu Mansur, tak silap. Wih, lama. Kalau tak silap lama punya sejarah. Okey, 2016 berjumpa macam mana boleh berjumpa dengan Cikgu Mansur? Ni masa saya naik turun dalam dunia forex, dalam mas semua ni, saya ada satu kawan. Tapi kawan saya ni silent trader. Kalau tengok balik CTC yang lepas boleh tahu nama dia. Dia itu saya ada sebut nama dia pasal dia marah. CTC yang lepas. Saya ada sebut nama dia, tapi okay. Tapi dia nak silent lah. Dia tak suka orang kacau dia apa semua kan. Dia pun very good trader lah. Memang very good. Dia memang swing pun. Dia sebelum saya power, dia power dulu lah. Daripada segi swing trading, bukan power trade power swing trading. Swing trading. Maksudnya dia memang swing dulu daripada saya lah. Tapi dia ni tak suka nak sebut nama dia. Jadi bila dia contoh dia jumpa buku Khalid Hamid kan, dia cakap Khalid Hamid ni okey, teknik dia SNR lagi okey lah daripada teknik petala langit lah, teknik pelangi lah, lagi okey lah, reasonable, support and resistance. Yelah, betul lah. Itu yang paling penting pun. Benda yang boleh proven. So saya belajar juga SNR, tapi tak pernah pergi kelas Khalid Hamid lah. Dia just belajar dengan kawan ni apa yang dia belajar pada Khalid Hamid. Tapi sampai sekarang itu Khalid Hamid jumpa saya bagi buku je, support Cikgu Khalid Hamid dia sampai jumpa. Saya tak sangka dia ingat sampai Khalid Hamid jumpa saya itu. Lepas tu tak lama lepas tu dia pula bagi tahu saya, kau selalu kena SL kan, cuba kau cari cikgu ni lah. Cikgu ni dia SL snipers bawang, orang kata sniper entry. Sniper entry macam mana dia boleh tahu price pergi ke mana, berhenti kat situ, turun. Lepas tu bagi lah nama Cikgu Mansur. Lepas tu pergi kat Cikgu Mansur tu, masuk kelas dia masa tu QM Master ke tak silap. QM Master. Tapi masa tu QM Master dah nak habis lah. Lepas tu masa tu admin dah tak bagi masuk lah. Dia cakap kelas dah nak habis ni. Lepas tu dia cakap saya nak masuk juga sebab saya dah buntu sangat lah macam mana nak cari duit ni. Lepas tu saya masuk kelas tu, belajar tengok balik recording. Lepas tu tak dapat nak tanya sebab dalam grup tu terlalu ramai. Memang. So bila kita tanya soalan, kadang-kadang soalan kita tu kan orang tutup sampai ke bawah, tak nampak dah. Tak juga. Lepas tu kita kan tak famous. Lepas tu bila kita berbunyi dalam grup, kadang-kadang orang tak layan. Kita tanya soalan macam ni, QM ni betul ke lukis macam ni? Orang tu dia duduk sembang pasal benda lain lah, apalah. Macam kita ni tak signifikan lah gila orang. So saya sempati. Sedih pula aku dengar. Tu lah. Lepas tu masuk lagi satu grup Cikgu Mansur buka lagi QM Master 3. QM Master 3 tu ada Tok Kajai. Tok Kajai ni memang legend lah. Korang kena follow juga Tok Kajai.
So masa tu memang excited lah. Tu kajian ni macam, kalau orang sebut nama dia, kalau dalam dunia SND kat Malaysia ni, memang orang gerun lah tengok. So memang excited gila nak masuk QM Master 3 tu. Tapi masa tu tak ada duit. Admin Cikgu Mansur tu belanja saya masuk. So saya belajar kebaikan daripada orang lain tu. Kadang-kadang mahal tu, 300 je tak silap. Lepas tu dia belanja macam tu je. So saya belajar betul-betul lah masa QM Master tu. Walaupun bukan duit saya, tapi masa tu saya memang tak ada duit. So dia menghargai kan, menghargai orang dah belanja kan. So saya belajar betul-betul lah kat situ. So masa tu sebab ikut flow kelas So bila kita lukis, nama saya antara nombor 1 yang hantar dulu. Cikgu Mansur bagi homework, kita hantar dulu. Bagi post selalu gambar. So masa tu selalu post, bagi Cikgu Mansur nampak lah. Maksudnya nak tengok cikgu tu boleh komen kita punya lukisan. Ya, betul. So, ramai student. So macam ni kita nak compete dengan budak-budak baru. Kalau macam yang QM Master yang sebelum ni, dah lama orang So bila kita post, orang lain dah post dulu lah. So daripada awal tu kita post dulu banyak-banyak, bagi cikgu nampak, dan cikgu boleh tegur kita before kita punya SS tu tenggelam. Cantik strategi. Pandai strategi tu. Sebab ramai dalam grup tu. Itulah. Cara macam mana nak ambil perhatian tu dah cara dia salah satu. Macam tuan-tuan kena buat lah. Yang dekat luar sana yang sebab apa aku tak dapat perhatian, aku tanya orang buat tak tahu. Buat macam Manzur buat. Buat hantar satu je tak boleh, kena hantar banyak-banyak sampai kau boleh sampai cikgu nampak. Bila cikgu nampak tu, dia tengok salah, dia akan tegur lah. Tapi kena cari cikgu yang betul lah. Kalau cikgu yang tak betul, dia tengok kita salah ke apa, dia tak tahu je. Tu yang leceh tu. Okey, baik. Bila masuk ke 2017, bila QM tu 2000 berapa? 2017 ke hujung 2016, tak ingat. Okey. Selepas QM tu, nak tengok perubahan berlaku. Selepas tu saya banyak SS sniper. Benda tu, dan orang selalu perhatikan kalau kita share SS dekat Facebook, orang cakap marketing lah apa lah. Bagi saya benda tu apa orang kata personal achievement. Facebook kan tempat kita bercerita kan, apa benda kita suka kan. Ada orang suka travel, dia tunjuk lah travel. Lepas tu kalau dulu saya selalu lost dalam trading, lepas jumpa Cikgu Mansur, saya boleh buat duit. Bukan konsisten, ada loss juga, tapi boleh buat duit. Dan cara saya buat duit pula dengan trading, bukan macam dulu tak tahu nak pergi atas, tak tahu price nak naik ke turun ke. Ni memang saya tak set limit, sentuh turun. Memang benda yang menggembira kan. Dan saya suka share, saya memang suka sharing. Sebab dulu tak ada orang nak share dekat saya benda macam gini. Selalu orang share SS profit, dia bukan share entry, dia share nombor tu. Kalau kita tengok nombor daripada profit orang, dia takkan membantu pun untuk pembangunan diri kita. Betul kan? Tapi bila kita tengok entry, bila tunjuk SS contoh dia sell kat mana, level mana, kita boleh kaji screenshot dia. Tapi jadi kalau orang lain boleh ambil manfaat pula kan? Boleh bagi manfaat orang. So masa dulu saya share slow-slow lah. Maksudnya share bukan untuk marketing, tapi share sebab saya gembira dapat, akhirnya aku boleh buat duit dengan forex ni. So saya sniper. So benda tu yang best lah lepas belajar dengan Cikgu Mansur. Rajin kau ni. Sambil tu juga jaga mak sakit dalam masa yang sama. Jadi masalah yalah, tak ada masalah lah jadi kan. Semua buat dekat rumah apa semua kan. So tu Tuhan bagi kita, sambil kita jaga mak, kita boleh buat kerja yang kita boleh jaga mak kita. Sambil tu kita buat duit. Itulah benda yang best lah lepas jumpa Cikgu Mansur. Sangat seronok. Masa tu dekat mana Masa dah tu dekat KL ataupun masa tu ada dekat KL. Masa tu baru lepas lepas berhenti kerja dekat Sintel. Saya yang kerja 1 bulan tu. Lepas tu kan saya mencari. Masa tu mak saya sakit lagi. So daripada situ saya kerja yang trampolin tu je untuk cover saya punya expenses. So bila kita nak kerja, kita kena letak nama kan. Betul. So bila saya MC pun saya letak nama. Sebab kerja tu kerja based on, kalau kita nak kerja, kita kerja, kalau tak nak kerja, tak kerja. Dia bayar ikut berapa jam kita kerja. So benda tu bila maknanya bukan paksaan jugalah. Bukan paksaan. So seronok lah kerja macam tu. Kan seronok sangat. Dan pada 2017 lah, apabila dah masuk dalam kelas, dah nampak dia punya perubahan. Adakah perubahan yang Hanzo dapat daripada Cikgu Mansur ni? Hanzo dah rasa inilah dia jalan aku, teknik aku yang aku gunakan, ataupun
Masih lagi. Lepas daripada tu, sebab guna teknik Cikgu Mansur ada stop loss kecil kan. Betul. So selalulah kena stop loss. Sniper pun ada juga, tapi banyaknya kena stop loss juga. Tapi reward yang kita dapat tu memang cover dengan stop loss. So saya ni mencari kesempurnaan. Tahu, aku nak teknik Cikgu Mansur ni, dalam masa sama aku tak nak loss langsung. Lepas tu saya mencari lagi. Lepas tu jumpa satu cikgu ni, dia cakap saya boleh tukarkan SL anda jadi profit. Lepas saya dengar macam tu kan, pergi join. Lepas tu itulah antara cikgu yang saya bayar. Lepas tu tak dapat masuk kelas dia. Maksudnya bayar sedekah je. Lepas tu dia tak bagi pun masuk dalam grup dia. Tu lah, SL is profit. Tapi dapat data seminar dia. Mula-mula data seminar dia bayar 200 ke berapa, 200 ke 200.5. Lepas tu yang tu boleh masuk pula. Yang tu seminar. Yang lepas ni untuk close group lah. Dia cakap, okay, yang seminar ni korang belajar ni basic je. Dia masa tu dia ajar apa teknik apa nama dia, teknik dewa. Kalau korang mesti tahu punya teknik dewa. Okay. Ramai tahu dia teknik dewa ni. Lepas tu nama teknik memang teknik dewa. Teknik dewa mata berapa lebih kurang macam tu. Lepas tu dia upsell kelas dia next tu, cakap boleh masuk group. Ada ramai student dia dah buat ribu-ribu dolar dalam tu. Signal ada hari. Kita pun minat kan, kita tulis lah nama. Lepas tu lepas bayar tak dapat masuk dalam group. Ya Allah. Itulah. Hai, sedihnya. Lepas tu apa kan soalan tadi lupa lah. Tak apa, kita just go on je. Mana yang teringat cerita je. Okay, baik. 2017 dah nampak lah perubahan bagi diri Hanzo. Dan adakah Hanzo ada group ataupun ada tak kawan-kawan yang sekeliling yang kata, Hanzo macam mana kau boleh relax je ni? Ada juga. Tapi tak adalah group. Orang kat tempat kerja, macam contoh selalu saya selalu isi nama. Lepas tu lama-lama dia orang tengok tu, sebulan sekali tu pun saya datang untuk main-main je, untuk panaskan badan orang kata. So dia tanyalah. Sekarang ni pun orang tu pun dah jadi saya punya saya punya student dan agent lah. Ada saya buat file management kan. So dia pun dah kerja dengan saya lah, lebih kurang macam tu. Lepas daripada kena scam yang tadi tu, yang SL is profit tu, saya kembali semula kat Cikgu Mansur. Saya rasa saya cuma perlu fine tune apa yang Cikgu Mansur ajar. Dan jenis saya bila saya tahu, saya nak tahu supply and demand ni memang valid, satu dunia pun tahu. Betul. Tapi saya nak tahu siapa founder, supaya saya boleh tahu salah silah dia untuk saya kuasai basic. Sebab bagi saya basic ni, basic yang mula-mula tu. Yang mula-mula tu. Bagi saya basic tu macam akar satu pokok. Yang Cikgu Mansur ajar ni SOP, setup yang memang untuk kau nak buat duit kan, kau guna ni kau buat duit. Tapi macam mana nak tahu reason bila dia fail, bila apa semua tu. So saya back to the root knowledge tu. So saya kuasai teknik akar, maksudnya akar kepada knowledge tu. So daripada Sam Saiden, daripada anak murid dia, macam mana Cikgu Mansur punya salah silah dapat dia punya teknik tu. So kita re-engineer balik, kita study balik history dia. Dahsyatnya. Penat tu nak buat tu, nak cari seorang-seorang. Tak cari, dia kat internet ada. Dekat internet dah ada Dia boleh cari price is everything. Dekat Forex Factory tu, antara student dia founder supply and demand Sam Saiden. So, Sam Saiden ni dia orang yang introducekan supply and demand. Dia bagi idea. Tapi masa tu orang tak ada pun mampu untuk trade consistently dengan supply and demand ni. Jadi supply and demand dulu dia tanda zone je, tanda zone. Tapi bila datang Red Sword ni anak murid daripada Sam Saiden, dia tambah price action. Price action, structure semua dia ajar lah. Maksudnya dia fine tune lagi, dia perbaiki lagi supply and demand sedia ada tu. So pada Red Sword tu ada lagi anak-anak murid dia. Maksudnya dia pula pass on the knowledge, dan anak murid dia pun kembangkan lagi knowledge tu, benda yang baru. So sampai ke Cikgu Mansur, lepas tu saya dapat. So saya macam mana saya nak cari root cause, kenapa benda ni tak jadi. So kita kena cari lah reason balik, cari balik. Lepas tu saya jumpa dekat price is everything, jawapan dia. Daripada macam mana, daripada supply and demand yang tak boleh nak buat duit, dia boleh tukar kepada buat duit. Apa dia punya inti pati dia untuk dia. So daripada situ saya kaji. Lepas tu masa tu dah konsisten lah, boleh trade, dah boleh buat My FX Book. Orang cabar buat My FX Book, ni My FX Book lebih daripada 1 tahun. Kalau nak cabar grow account, ni account grow. So seronok lah, masa tu memang seronok lah.
So lepas jumpa Cikgu Mansur, jumpa cikgu yang salah balik, lepas tu bagi tahu, masa tu sedar yang aku tak boleh cari kesempurnaan. Aku cuma kena baiki apa yang aku sedia ada je. So sampai sekarang. Maknanya dalam pencarian tu banyak cikgu jumpa, banyak orang jumpa. Tapi bersesuaian dengan Anzo Mansur Sapari. Memang Cikgu Mansur Sapari. Dan sampai sekarang pun masih lagi mencari trust yang untuk mengkaji kenapa dan kenapa Profi, kenapa tak boleh. Dah jumpa dah jawapan. Dah jumpa dah? Nampak tuan-tuan dan puan-puan. Memang tak jaya cari dah. Kalau orang offer contoh dia tunjuk dia boleh grow account kau ke apa, saya tak berminat. Dia dah sampai satu tahap di mana kita dah tak berminat nak cari. Sebab dah jumpa jawapan. Dah ada jawapan tu. Aku dah tahu dah ni. Macam tu. Okey, kejap lagi kita layan pertanyaan-pertanyaan daripada rakan di wall. Okey, tanyakan pertanyaan berkenaan dengan pengalaman ataupun tentang, bolehlah sedikit ilmu ataupun apa saja yang tak lari tajuk daripada segmen kita inilah ceritaku. Okey, nak tanya, adakah ibu tahu, keluarga tahu Anzo cebur dalam bidang dagangan mata wang asing? Tahu. Mak saya setiap kali saya buat seminar kat broker-broker kan, kan dapat baju kan, saya akan ambil baju lebih. Mak saya memang hari-hari dah akan pakai baju broker. Dia memang support kawan-kawan peminat tegar gitu. Bagus ibu support, patutlah berjaya. Tu restu daripada ibu ni susah sebenarnya. Kita buat apa pun kalau tanpa restu ibu memang payah. Tapi mak tahulah masa belajar tu ada yang mak dengar, mak ada cerita dia dengar ada bunyi menangis dalam bilik, kadang ketawa. Ada sekali tu pernah gila sekejap. Dia duit tu apa, saya trade, dah grow besar. Ni masa ni dah jumpa Cikgu Mansur lah, tapi overconfident. Okey, ni pengalaman pahit Okey. Pengalaman pahit. Sebab ingat nak tanya kejap lagi. Tapi dah cerita alang-alang, sambung terus. Kita tak nak sekat. So masa tu saya ada $10 lah. Saya letak $10 dan saya ingat daripada $10 ni saya nak try challenge. Sebab semasa tu saya dah konsisten juga dengan trading saya. So saya nak buat challenge di mana $10 berapa banyak dia boleh grow. So saya buat compounding table tapi dengan strategik lah. So $10 ni saya grow sampai 100 ni bahagi kepada 10 account ataupun 10 backup punya fund. Faham tak? Maksudnya pecahkan lagi. Saya ada 10 nyawa daripada tu. So daripada 10 tu grow sampai 100, grow sampai 100, grow sampai 100. Agak senang 10 ke 100. Dia dah juga. Berapa dia tu? Dah $1,000 tapi 100 tak boleh campur. So saya akan buat 1000% daripada satu account tu. Tak recommended untuk newbie yang hilang duit. So $100 tu pergi ke 1000 pula. Lepas tu $100 pergi 1000 lagi. Lepas tu saya nak skip proses. Dia sampai satu tahap mana bila saya buat benda ni, saya jarang loss tau. Masa buat benda ni, dan benda tu akan boost kita punya confident, ego, siap dalam hati. Masa tu saya semua datang semualah yang tak elok semua dah dalam otak. Masa tu siapa yang mengutuk aku apa semua. Masa tu dah aku nak bukti kan, dah jadi macam belagak takabur semua kan. Masa tu account bank pun tengok ni boleh ni nak belagak dengan orang kan. Tapi lepas daripada ni, sebab saya tak bayar lagi hutang kakak saya masa tu. Saya ingat patutnya daripada tu saya bayar hutang kakak saya masa saya dah ada 10k tapi lepas account tu dah grow 1000 ada lagi backup. Saya nak terus, saya tak nak 1000 pergi ke 10k, 1000 pergi 10k, 1000 pergi 10k. Saya nak gabungkan semua terus. Lepas tu trade ke pergi ke 100,000 terus. Betul lah tadi ketamakan tu, overconfident semua dah sampai. Kalau buat macam SOP biasa tu rasanya boleh grow lagi. Boleh buat sebenarnya. Kan? Boleh. Tapi makan masa lah. Yang membuatkan rasa yang kata boleh gila sekejap tu. Tu lah yang ni. Dah sampai grow berapa banyak? So 10k lah. 10k yang 10k ni. Lepas campur je. Kalau lah saya tak campur, maksudnya saya ada lagi 9 nyawa untuk buat. Betul. Tu yang Pak Su cakap tadi. Tamak. Nak cepat kaya. So dah jabung semua 10k tu, trade lot untuk 10k lah. Lot besar. Lepas tu negative floating. Negative floating boleh ni. Dia floating masa tu 3,000. $3,000 pada 10k. Ni banyak lagi ni. Lepas tu dia turun lagi tak tahu news ke apa masa tu saya tak ingat. Tapi ni kan lawan trend.
lawan trend. Okay, lepas tu dia turun lagi boleh ni. Lepas tu last kali dia sampai satu point di mana dia pergi ke $100 balik. Ni maksud kalau saya cut loss ni, saya tinggal 100 je. Faham tak? Maksud 9k lebih. Ui, banyak tu. Floating besar lot. Jaga MM lah. Nanti boleh gila. Lepas tu saya cut loss je. Lepas tu saya baru fikir, tengok balik history apa semua. Patutnya duit ni aku boleh buat bayar hutang, aku boleh buat beli ni apa semua. 10k banyak lah, 50k. Lepas tu tapi sebabkan nak 100k bila bayangkan kalau 100k saya ada RM400,000, saya boleh bayar hutang kat saya macam tu je, bagi cash flow macam tu, boleh beli benda ni, boleh buat account trading, boleh sustain. Tapi daripada 10k tu kalau saya bayar hutang, saya habis banyak duit. So saya nak grow 100 baru saya bayar. Tapi daripada 10k tu hilang duit. Lepas tu saya fikir Sampai menangis semua. Kalau dia asyik banyak kalau lah aku tutup sampai. Memanglah benda kalau dah loss ni dia akan banyak kalau. Lepas tu menangis ketawa sampai ketawa tu sebab aku pernah buat ni. Lepas tu menangis pula sebab hilang. Dia jadi macam ada dua suara. Itu yang mak selalu dengar, kejap menangis, kejap ketawa. Mak dengar. Tapi sekarang so far mak dah okey lah tengok anak kembali sihat waras. Okey dah. Okey, itu perjalanan yang sangat menarik. Pasal suka bila benda yang pahit tu Hanzo ceritakan terperinci. So orang kat luar sana dia boleh tiru. Ataupun bukan, yelah, ambil lah sikit manfaat kebaikan yang ada dalam cerita ini untuk diri anda. Sebab anda tak perlu susah-susah untuk alami apa yang Hanzo alami. Macam dulu susah, terpaksa cari duit semata-mata, MC je kerja je untuk depo ataupun untuk pergi kelas. Kan jadi macam menyakitkan. Dia menyiksa diri sendiri. Betul kan. Lebih kita ambil ni dah ada, kita dah kenal siapa cikgu yang kita rasa confident dengan dia. Kita boleh jumpa, nak melamak tak ada masalah. Kejap lagi kita pergi ke komen. Tak payah rehat lah ya. Okey, salah seorang trader efek yang saya respect, Muhammad Hanzo. Ni daripada Muhammad Nur Ashraf. Okey, terima kasih Muhammad Nur Ashraf, thank you. Saya respect anda juga. Okey. Baik, Siti Hajar. Api. Siapa ni? Hajar student tu. Oh, student Okey. Nanti nak tanya pasal student. Okey, Dino Zila, cikgu saya yang ramai anak murid. Dino Zula tu daripada Brunei. Student daripada Brunei. Student saya sebenarnya seluruh dunia ada. Okey. Sampai Europe, Rusia semua ada. Dulu saya ada buka kelas untuk international kan, sebab saya ada buat yang price is everything tu kan. Mak Saleh punya. Diorang bila masuk price is everything, korang boleh cari price is everything kat Hot Forex pula. Terpromote broker. Okay. Dekat Forex Factory. Kalau korang tengok chat dia semua gelap, tak ada shadow, ada candle je. Kadang-kadang dia memang lukisan dia memang memeningkan orang. Tapi dia antara legendary lah dekat dalam supply and demand punya dunia. Baik. So ada rumours lah, orang sebarkan yang saya dah boleh faham benda tu. So tu yang popular kat dunia tu. Mula-mula daripada seorang, lepas tu seorang Mak Saleh ni daripada Europe, UK, United Kingdom, Kelvin Halley nama dia. Dia datang belajar dengan saya. Lepas tu dia bayar masa tu $10 kot. Okay, dia belajar, dia download semua material saya, dia convert, dia ambil semua. Dia ambil semua. Dia scammer sebenarnya. Yelah, kalau dia dah convert maknanya jadikan macam dia punya lah. Macam dia punya. So dia convert jadi bahasa Inggeris. Tapi dalam lukisan saya, dalam nota saya ada watermark. Okey. Dan dia ni memang famous dalam mencuri research orang Malaysia. Macam Safwan Omar punya buku. Ya. Dia tukar juga. Jadi Safwan Omar punya Fibo tu nama apa? Fibo Hunter ke apa. Dia tukar jadi Fibo God. Dia jual dekat sana $2,500. So orang yang kena scam dengan dia geram. Dia pergi viralkan buku tu. Padahal tu buku saya. Lepas tu bila orang yang baca buku tu, benda tu memang research yang bagus. So orang mula mencari saya. So masa tu mencari siapakah punya buku siapa yang penulis buku ni. Yes. So tu jadi viral. Tapi sekarang saya memang tak ambil dah budak luar negara yang English speaker. Sebab diorang ni bahaya sikit. Diorang
diorang beli barang kita bukan nak belajar. Tak. Dia nak akan jual resell. So saya banyak fokus dengan orang Nusantara je lah. Lebih baik dengan orang kita yang pelajar-pelajar dekat luar negara pun bagus. Bantu dia orang macam mana nak buat duit, tak payah susah nak kerja. Betul. Sebab ramai lepas tu dapat tahu yang pelajar-pelajar kita yang dekat mana pun dah buat forex ni sebagai pencerian income dia kan. Sebab nak cari kerja susah sana. Okey. Lepas tu kita ada Arif Halim, saya sayang cikgu saya. Bagus. Saya sayang student saya. Okey, Muhammad Saini, Indonesia menonton. Terima kasih Pak Saini. Wah, Indonesia. Tu Indonesia dia. Saya seluruh Nusantara ni memang kau-kau. Lepas tu kat luar negara pun ada. Cuma bezanya saya dah stop English punya content lah. Okey, Pak Su cari soalan ya. Ini semua hai je ni. Oh, ramai Baik, saya adalah student cikgu dan cikgu Hanzo adalah guru terakhir saya kerana beliau saya boleh swing. Okey. Alhamdulillah. Kita tanya pasal teknikal pula. Boleh. Okey, sebelum kita tanya yang manis, pengalaman yang paling manis tak boleh dilupakan. Kita pergi dekat teknikal, apa yang Hanzo gunakan? Technical, saya banyak guna supply and demand. Supply and demand saja. Supply and demand je lah. S&D. Supply and demand dan beberapa teknik daripada ni lah, Red Sword punya perkongsian dekat price is everything. Dan saya refinekan dengan penggunaan wave dan Dow theory. Tapi sekarang saya punya research berkenaan gun theory. Sekarang ni? Sekarang ni saya punya research tak boleh nak share lagi. Sebab bila kita nak share dekat orang, make sure benda tu yang kita faham kan. Betul. So Dow theory ni, kalau macam korang lah, kalau macam Pak tak kisahlah tengah bercerita dengan dia orang ni lah. Okay. So kalau kita tengok dekat chart tu, kalau kita belajar matematik ada X axis dengan Y axis kan. Baik. Ramai orang dia fokus untuk level Y axis, price nak berhenti mana. So supply and demand structure semua dia menceritakan Y axis lah, price kat mana, zone level kat sini, level kat sini. Jadi benda ni dalam pencarian saya dalam structure wave apa semua, saya boleh nampak dah benda kat kanan dia nak pergi kat mana apa semua, saya dah tahulah. Sebab tu saya boleh swing. Macam student-student saya boleh swing. Dia orang bukan trade tengok belah kiri, dia tak tengok left pun, dia tak tengok SNR ke SND, tak tengok lah. Dia terus nampak kanan nak pergi mana. Okay, so dia dah nampak kanan nak pergi situ, baru dia cari entry point kat mana, dia swing lah sampai destination. Sebab dia dah nampak kat kanan apa yang ada. So live trade kita trade right kan, kita trade belah kanan. Belah kanan. Sebab banyak orang bila dia susah nak trade, sebab masa backtest dah study tapi tak boleh nak trade. Sebab apa? Dia banyak tengok benda yang dah jadi, benda yang kiri. So student saya ajar tengok kanan. So dia dah tahu kanan kat mana. Sekarang cari entry point. Sebab kita tengok to the future, tapi dalam masa sama kita living in present moment. Kita kena tengok sekarang ni price kat mana. So daripada situ cari dekat mana point dia nak start untuk pergi ke destinasi tu. So baru boleh swing. Dan sekarang ni gun theory adalah pengkajian mengenaan masa, bila dia nak sampai. Tu saya tengah kaji. So selepas ni kalau sampai ke masa pun Hanzo kaji sekarang ni. Ya, sekarang ni lah. Yang tu slow-slow lah. Saya tak boleh nak share lagi sebab benda tu baru lagi dalam research build kan. up lagi. Okay. So bila kita ajar benda dalam research lagi ke orang, takut nanti salah pula. Salah nanti orang makin lost duit kan. So biar kita lost duit kita sendiri. Tak apa. So pengkajian berkenaan masa tu, so kalau saya complete kan X axis dengan Y axis, simply macam saya tahu price nak pergi mana, pukul berapa, hari apa, tarikh apa, sampai macam tu. Dan saya tak tengok news tengok news saya tak tengok news. Macam semalam saya sell chef dengan wife saya. Pagi tu kita orang kita akan bangun tidur, semua orang bangun tidur kan. So pukul 7 ke pukul 8 macam tu, kita dah start cari setup apa semua. So UCF tu tak tahu pun ada news mana, apa orang cakap USD news tak tengok pun. So pagi tu dah start entry apa semua. Dan kalau siapa yang join time analysis punya seminar baru ni, dalam group tu saya siap tunjuk entry saya. Benda belum jalan lah, saya bagi tahu kat dia orang, price dah dekat sini, kaji kenapa saya entry. Kaji kenapa saya entry tu bukan selepas price jatuh, sebelum malam tu price jatuh. So benda tu saya tak tahu bila nak jatuh. Tapi dia akan completekan benda tu. Dia akan completekan direction yang kita dah lukis tu. Tapi saya tak tahu bila. So itulah pengkajian saya. Gun ni nak cerita bila dia nak sampai TP aku. So itulah. Ni melangkau limit pembelajaran ni. Okey, saya tadi terbaca bila start FTT. Sebenarnya dah lama FTT kan. FTT dah lama.
Tapi bukan FTT macam orang bayangkan. FTT yang tak seindah khabar. Orang kata kalau FTT ni kena ada kena ada supercar, kena ada kemewahan. Tak, saya FTT dalam keadaan paksa rela, di mana mak saya sakit, tak ada orang yang boleh jaga. Macam kakak-kakak saya dah kerja apa semua kan. Diorang dah ada career diorang sendiri. Macam saya baru nak start career. So tak ada rugi pun bagi saya kalau macam saya tinggalkan dunia pekerjaan untuk jaga mak saya. So dalam masa saya jaga mak saya tu, saya cari macam mana aku nak buat duit secara online, secara daripada rumah sambil aku jaga. Dan pada ketika itu paling dekat saya adalah forex lah. Tu je saya tahu. Berkenaan cara buat duit. Duduk kat mana online pun boleh. Duduk kat mana pun boleh. So saya FTT bila mak saya sakit lah. So masa mula-mula tu belajar tu memang ulang-alik. Lepas tu mak saya patah kaki tu, saya kena berhenti pada kerja. Berhenti pada Sintel tu, daripada customer service tu. Daripada situ saya start FTT lah. Tapi tak tahu FTT ke tak orang panggil. Sebab bila saya MC, saya kerja part time juga. Tak, itu masuk dalam kategori FTT lah. FTT lebih kurang. Sebab dia tak ada komitmen hari-harian. Tak ada komitmen. Tapi masa tu saya belum kahwin. So, okay, kahwin bila? Saya kahwin 2000? Bila? Minggu lepas. Minggu lepas. Saya lupa lah. Saya rasa bulan Jun. Tahun lepas. Tapi masa CTC yang lepas belum kahwin lagi. Okay. Belum kahwin? Ke dah kahwin? Belum. Belum. Okay, masa CTC tu belum kahwin lagi. Lepas tu tak berapa lama lepas CTC saya kahwin. Terkejut saya. Yang jumpa kat KB Mall yang KB Mall tu kahwin. Yang beritahu ada ajak kenduri tu ke? Tak, yang tu anak murid saya punya. Orang lain kan? Punya perkahwinan saya pergi. Okey, baik. Pengalaman paling manis. Pengalaman paling manis Tapi selalu ni saya share dekat seminar saya lah. Pengalaman paling best saya dalam dunia forex adalah menjadi scammer satu dunia. Teruk sikit Pengalaman manis. Cerita. Sorry. Pengalaman manis jadi scammer. Jadi scammer. Tadi bukan jadi scammer. Maksudnya bila terkejut aku. Saya tahu pun macam mana orang macam mana cakap kejap. Saya start trade, nak belajar trade je. Tapi kan saya selalu share SS. Lepas tu orang mula minat nak belajar. Tu saya ajar free mula-mula. Lepas tu orang asyik cakap busy lah kan. Lepas tu saya rasa tak best lah dia orang buat macam tu. Lepas tu saya charge $10 pula. Lepas tu saya try buka academy pula, di mana saya ambil banyak-banyak. Tu pun based on Cikgu Mansur ni lah. Cikgu Mansur suggest saya, better kau buka kelas. Sebab ramai orang nak belajar dengan kau ni. Cakap benda, if you good at something, never do it for free. Yang kata betul lah. Tapi bila saya start buat kelas yang berbayar, student saya makin saya banyak terima benda yang positif lah. Macam orang cakap saya dah boleh trade, saya dah boleh swing. Macam tadi dalam komen cakap saya dah boleh swing semua. Sebab kalau bila benda tu ada value, orang akan, bukan ada value, benda yang saya ajar tu benda free kat internet. So tak tahu value maksudnya korang keluar duit. So benda tu valuable lah bagi orang. Kalau tak belajar, sorry lah. Tapi lah, bila dia orang dah korban ke something, dia orang kena belajar juga. So nama saya sama, dia orang jadi pandai. Saya rasa seronok. Lepas tu nama saya makin meluas. Lepas tu betul. Tengok seronok lah. Bila tu benda yang paling best lah. Kalau profit ni, semua orang pun buat profit. Yang nak cakap profit benda paling best, profit saya pun tak ada banyak. Sebab saya banyak buat copy trading. So kalau nak cerita berkenaan profit trade, saya berjaya grow sampai juta-juta ringgit, tak ada lah. So benda paling best sekali bila saya dapat buat orang lain boleh trade macam saya. Saya boleh swing, student saya pun boleh swing. Mesti boleh swing. So itu betul. Benda yang best lah. Saya rasa tu lah benda paling best sekali bila student itulah benda manis sebenarnya kan. Bila kita dapat tahu student kita dapat apa yang dia nak. Betul. Yang ilmu kita ajar tu sampai. Dia sama macam saya jumpa Cikgu Mansur lah. Perasaan dia, aku akhirnya boleh buat duit. So benda tu yang best. Okay, daripada Acik Wan Aida, Cikgu Hanzo entry di time frame berapa untuk swing trade? Okay. Ni agak dahsyat monthly. Monthly Saya akan untuk swing monthly atau weekly. Tapi tak semestinya kena guna monthly punya zone. Kita boleh gunakan zone di daily untuk kurangkan risiko. Tapi confluence based on monthly agak tak sesuai untuk semua orang. Sebab ada orang nak jadi intraday trader, ada orang nak jadi swing trader. So sebelum pergi ke monthly, try trade weekly dulu. Tapi weekly kita tengok pada base je, supply and demand pada base
terdekat pada weekly. Simple je. Nampak base, sell. Kalau base sell dekat weekly, sell je, masuk. Kalau floating hold je, tak dulu saya memang entry sniper. Saya sampai sekarang saya boleh sniper lagi. Cuma benda tu stressful. Bila saya sniper turun 1 pip, 2 pip, 3 pip, boom, naik balik kena SL. Benda tu lepas kena SL turun. Saya tak suka benda macam tu. Maksudnya saya tak suka kena SL lah. Saya lagi suka floating. Dan kalau saya floating 200-300 pip, saya kena dapat TP 300 pip juga. So kalau ada sebelum ni saya masuk PFT dengan Superman PFT Professional Forex Trader tu. Orang ramai juga PM saya bengang kan, kau dah profit dah 300 pip, 400 pip, kenapa tak tutup? So saya cakap dah aku floating lama. Aku floating 300. Aku profit 300 tu, risk and reward bagus, 1:1. Aku target 1:2. So, walaupun account tu $1,000 sebab saya entry 0.01 je. So orang jadi bengang kan, sebab kau boleh tekan, kau boleh tak tekan. Tu money management lah. Bila kita entry dalam keadaan kita tak tamak, baru kita boleh swing. Tu satu benda pula. Satu benda juga. Dan dalam masa yang sama, kalau kita entry lot besar pun, kalau kita dah mampu swing dan cari entry point yang terbaik tu pun, kita nak kena biasa hold biru. Problem orang tak boleh nak hold biru tu. Hold merah tak apa. So sebab tu lah saya beritahu, kalau macam entry weekly ke apa ke, floating jangan takut. Sebab kita ada zone. Floating tu tak bermaksud loss. Korang loss bila korang close. Itu je dalam merah. Okay, faham ya. Tapi MM kena jaga lah. Terima kasih Cik Wan Ada. Kemudian kalau cikgu tak jadi trader, cikgu jadi apa sekarang? Saya sangat suka buat ni. Kalau saya sebenarnya saya suka buat bisnes. Saya suka jual barang. Saya nak ada brand. Saya nak ada brand tersendiri. Maksudnya macam contoh, saya pergi kat mall, saya nampak ada kedai nama Hanzo. Lepas tu memang ada kedai nama Hanzo tapi itu bukan kedai saya Maksudnya saya ada branding saya tersendiri. Bagus lah idea. Pemikiran. Sekarang saya tengah build. Dulu bila kita nak buat benda yang kita suka, kita belum tahu lagi benda yang kita buat tu boleh dapatkan profit tak, hobi kita atau benda. So sekarang ni saya dah ada duit. Astagfirullahaladzim. Sekarang ni saya dah ada kemampuan sedikit kesenangan lah. Sedikit kesenangan untuk pursue saya punya ambition, impian saya. So saya start dengan creating brands. Maksudnya saya buat YouTube sekarang. Kalau korang cari Hanzo Shadow Codes, saya buat YouTube, saya banyak sharing, saya banyak apa. Lepas tu saya nak slow-slow jual merchandise, jual baju. Maksudnya baju ni Forex is awesome. Kau dah kena ada satu baju untuk nama kau. Tu lah, tengah build dulu brand. Ramai ada orang minta, tapi saya boleh, bila saya nak keluar baju tu bukanlah just printing, sebab semua orang boleh buat macam tu. Saya nak bila saya keluar baju tu quality dia macam mana, bagus, printing macam mana. So bila orang pakai brand tu, orang tahu this is Hanzo brand. Ada 5 minit terakhir. Peluang untuk promote kelas ataupun apa sajalah yang menarik untuk kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Kalau kelas ramai penonton ni. Berapa ramai? 100 lebih. Banyak tu. Kalau kelas Shadow Code Academy 2019, di kelas ni 4 bulan. Dah buka daripada September. 4 bulan kelas, hari Isnin, Rabu dengan Sabtu. Setiap kelas kita takkan repeat benda yang sama. Maksudnya syllabus tu memang dah tersusun. Macam mana daripada kau tak boleh nak trade, kita tak boleh nak trade sampai kau boleh swing. Maksudnya memang tersusun. Daripada newbie pun boleh, daripada yang master. Kalau master masuk kelas tu, saya akan anggap dia tetap newbie sebab kau masih mencari. Betul. So saya akan train diorang sampai diorang boleh boleh trade. Tak sampai kaya. Saya tak ajar diorang trade sampai kaya. Saya ajar korang masuk kelas saya ajar korang trade, bukan ajar korang jadi kaya ke apa. Lepas tu, tapi sekarang dah bulan November, so benda tu dah pertengahan. Kalau masuk agak rugi sebab harga memang Yahudi. So tak ada Yahudi mana, sebab benda tu 4 bulan. Sebab 4 bulan. So kalau minat boleh lah tanya, tapi mampu milik lah. Tak adalah Yahudi sampai kau 50,000 ke apa, tak ada. Lepas tu setiap bulan, tak ada setiap bulan, kadang-kadang 2 bulan sekali, depend on free time. Sebab kadang-kadang saya busy dengan client, investor semua. So selalunya saya akan buat seminar juga bulanan. Ada 2 jenis seminar. Satu seminar berkenaan base, kat mana nak take profit. Satu lagi seminar time analysis ni untuk advanced price action, di mana teknik time analysis ni lah saya escape daripada dunia bekerja.
sampai jadi FTT. Maksudnya FTT yang boleh hidup lah. Ya, betul. Nak jadi FTT pun kena boleh trade. Betul. So kalau tak boleh trade, macam mana nak jadi FTT? Tu SOP harian saya lah, time analysis tu. So saya bagi tahu, saya bangun tidur, saya buat apa-apa, saya pergi kerja, balik rumah dah TP macam tu. Balik rumah dah SL. Wow. Kan? So ada SOP ni penting. So korang kena cari SOP korang sendiri. Kalau nak pinjam SOP saya, boleh datang seminar. Lepas tu saya buat apa lagi saya buat YouTube. So korang boleh subscribe kepada saya. Saya sekarang sedang Hanzo Hanzo, Hanzo. bahasa jarak SHADOWCODES, Hanzo Shadow Codes. Shadow Codes. So korang boleh cari. Saya tengah nak kumpul subscriber untuk dapatkan silver play button. Silver play button tu kena 100,000. Sebab bagi saya, kalau setakat nak buat duit dalam hidup ni senang je. Tapi kalau boleh kita nak buat dalam hidup ni, kita nak ada achievement. Apa achievement? So tadi dalam CTC ada tanya achievement saya kan. Saya tekan saya nak kat achievement aku dah buat duit. Semua orang pun buat duit. Yelah, betul. Achievement aku ada kelas. Semua orang ada kelas. Buat kelas. So aku nak achievement. Saya ada silver play button daripada YouTube. Saya ada anugerah ni daripada ni. Saya ada sijil apa, certified. Ya, sesuatu yang lain lah. Maksudnya benda yang memang kita boleh bagi tahu, this is my achievement, pencapaian saya. So boleh follow dekat situ. Dan setiap minggu saya ada share weekly analysis. Tapi itu dalam bahasa Inggeris. Sebab weekly analysis sebenarnya saya tak minat sangat nak share signal. Bukan signal lah, analysis. Sebab kadang-kadang orang ada different point of view kan. Kadang-kadang kecam lah apa kan. Tapi saya tak kisah pun sebab biarkan dia. Sebab video tu di-sponsor oleh UAG Trade. So memang bahasa Inggeris. Ada orang cakap kenapa perlu bahasa Inggeris kan. Sebab video tu sponsor. So maafkan saya lah. Kecuali korang boleh cari broker yang boleh sponsor untuk bahasa Melayu punya, nanti saya buat. Betul lah tu. Okay. Kita ikut apa yang sponsor kehendak kan. Okay. So tu lah kelas dengan tu je, dengan seminar. Untuk fund management banyaknya saya buat secara dasar je lah. Maksudnya investor memang kena datang office, apa semua memang profesional. Okay, untuk menghubungi Hanzo, untuk menghubungi saya paling senang dekat Facebook Muhammad Hanzo. Lepas tu ataupun boleh direct dengan admin saya. Saya ada 4 orang admin: Syafaris Akman, Yusri Abdillah, Muhammad Syafiq, dengan wife saya. Kalau perempuan segan boleh PM wife saya, Cik Siti Wan Kempis. So 4 orang ni memang akan manage saya punya message apa semua. Kalau korang direct message saya minta maaf sangat. Sebab setiap hari kalau dekat Instagram pun ada 30 ke 40 request message. Betul. Memang kat Facebook pun banyak, kat Telegram banyak. So kadang-kadang saya terlepas pandang, bukan sombong ke apa, tapi terlampau banyak. Sebab tu dah pakai 4 orang admin tu. 4 orang admin lah. Betul lah. Sempat orang. Okey, terima kasih Hanzo kerana sudi untuk memberikan sedikit perkongsian. Sebenarnya perkongsian ni lebih kepada ilmiah sebenarnya. Sambil-sambil kita bercerita achievement sebelum tu. Kan. Okey, terima kasih Hanzo kerana kongsi untuk episod yang ke-113 yang datang bersama dengan isteri. Siapa nama? Cik Siti Wan Kempis kita yang ada di konti sekarang ini. Dengan itu saya okey Hanzo, terima kasih. Saya bagi pihak CTC ucapkan. Dan kepada anda semua, jangan lupa selepas ini Cikgu Nasrul Efek bersama dengan kita 10.30 malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Alright.